الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita, masih lagi memberi inayah dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada minggu depan kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambut lagi. Tajuk kita berkaitan dengan istiqbalu syahr Ramadan. Bagaimana kita nak sambut bulan Ramadan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ittaqullaha ta'ala. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takwa kepada Allah ni di mana kita berada. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa kepada kita adalah untuk melahirkan insan yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi maknanya diwajibkan puasa tu untuk melahirkan insan yang bertakwa. Kalau dia puasa tapi tak melahirkan insan yang bertakwa, maka puasa dia puasa yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memfardukan sembahyang, di mana solat yang kita tunaikan ini adalah tujuan dia melahirkan insan yang bertakwa. Bagaimana Allah kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Sembahyang tapi tak dapat mencegah kemungkaran pada diri seseorang yang sembahyang tu bermakna sembahyang yang ada masalah. Itu tujuan Allah Ta'ala memfardukan kefarduan kepada kita. Washkuruhu idza balagakum syahrul Ramadan. Apabila bulan Ramadan datang menjemput kita, datang menjenguk kita, maka kita hendaklah bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaluhu an yu'inakum fi hadzal syahri ala gtinami awqatihi bit ta'ati wal khairat. Dan kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala ni bantu kita supaya kita dapat menunaikan, merebut peluang yang ada 24 jam di bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan kebaikan. Kita tak nak bulan Ramadan datang lepas dengan begitu je. Maksudnya sepanjang kita berada di bulan Ramadan ini, kita hendaklah sentiasa merebut peluang melakukan kebaikan yang banyak. Fahadha syahru khairun kulluhu ayyamuhu wa layalihi sa'atuhu wa awqatuhu. Dia kata bulan Ramadan ini merupakan bulan yang keseluruhannya adalah yang terbaik. Kebaikan yang ada pada bulan Ramadan pada setiap detik, pada setiap detik, harinya, malamnya, saatnya, minitnya, minit, jam, detik dia tu semua, maknanya 24 jam tu adalah kebaikan yang kalau kita lakukan kita akan mendapat kebaikan yang banyak. Fasyahru syahrun azim. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung. Falnastaqbiluhu bil bishri wal surur.
maka kita hendaklah sambut bulan Ramadan dengan penuh kesyukuran, penuh kegembiraan dan penuh dengan keriangan. Rasa gembira bulan Ramadan datang. Wa ashabul kabairi mata tabu ila Allah qabila Allah taubatahum. Orang yang melakukan dosa besar, selama ini dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak tutup aurat, dia buat benda-benda tak comel kan. Ketika mana datangnya bulan Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang benar-benar taubat, maka Allah Taala menghapuskan segala dosa. Kan? Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taibu minaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka tidak ada dosa bagi dia. Kan? Dosa kecil kah, dosa besar kah, apabila dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan segala dosa dia. Qabilallahu taubatahum, Allah Ta'ala terima taubat mereka. Wa ghafara dzunubahum, dan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa mereka. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Kan? Itu pentingnya taubat. Jadi mana sebelum kita masuk Ramadan, kita kena taubat daripada dosa kita ni setaubat-taubatnya, supaya Allah Ta'ala ni hapuskan segala dosa yang kita lakukan selama ini. Okey. Ayuhan nas, wahai manusia, yunadi munadina kulla lailatin min layali syahri Ramadan. Pada setiap malam ada malaikat yang yunadi, mengajak, memanggil-manggil. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang melakukan kebaikan, sila. Maknanya disuruh kita ni, orang yang suka melakukan kebaikan, yang mencari kebaikan, dipersilakan. Aqbil, datang. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang suka melakukan kejahatan, stop. Maknanya sepanjang Ramadan ini tak payah buat maksiat, kan? Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Ta'ala ni dia ada pada setiap malam ni. Wazalika fi kulli lailatin, adalah kumpulan-kumpulan yang mendapat pembebasan daripada api neraka. Maknanya kita kena termasuk dalam kalangan mereka yang tak dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi kata pada setiap malam. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya kita ni diselamatkan. Okey. Wabadiru bil khairati madamat mumkinatan lakum, kamu hendaklah segera melakukan kebaikan, berlumba-lumba dengan sedekahnya, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan solat sunnahnya, dengan tarawihnya, dengan qiyamul lailnya, dengan apa-apa kebaikan pun, madamat mumkinatan lakum wa muyassaratan lakum, selagi mana kamu dipermudahkan. Kan, dengan makna kita ni orang yang sihat, mudah nak lakukan benda-benda yang kebaikan di bulan Ramadan. Kalau dah sakit memang tak larat, kan? Sakit memang tak larat. Fa innal furasa la tadum, peluang datang Ramadan ni bukannya sama-sama, sekali setahun pula hanya 30 hari sahaja. 30 hari ni lama ke? Tak, sekejap je kan. Sebab saya rasakan minggu lepas datang dah sini, malam ni mari pula. Allah kata ya Allah cepat je kan. Kalau seminggu tu cepat, 4 minggu tu sekejap je. Jadi sebab tu dia kata rebutlah peluang yang ada di bulan Ramadan ini, kerana fa innal furasa la tadumu, kerana peluang yang ada tak panjang, sekejap je. Wa innal hayata zailatun, dan kehidupan kita bakal berakhir. Apabila berakhir, habis, tak boleh buat gapo dah, kan, kebaikan. Jadi di bulan Ramadan inilah kita mengambil peluang dengan sebanyak mungkin, dengan sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan tersebut. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi malam ni saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan puasa. Yang pertama dia kata mahya niyatus shaum, apa yang dikatakan niat puasa. Apakah yang dikatakan niat puasa? An-niyatu lughatan al-qasdu, niat dari segi bahasa maknanya dia qasad. Kan kita katakanlah pada pukul 6 pada pukul 7 petang kan, kita masih bila ayat apa yang ada dalam hati kita,
niat nak bagi masjid, itu dipanggil niat. Al-qasdu tu kan, qasad. Wastilahan, dari segi istilah pula, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih, maknanya kita qasad sesuatu berserta dengan perbuatan. Sebab tu dah dipanggil Allahu Akbar. Maknanya kita sebut Allahu Akbar, niat yang kita sertai dalam hati kita tu muqtarinan, berserta dengan perbuatan. Dia tak boleh kita niat dahulu kan, sahaja aku sembahyang Isyak 4 rakaat bagi Allah Ta'ala, lepas tu Allahu Akbar tak niat apa satu, tak boleh kan. Dia kena muqtarinan, maknanya selari dengan perbuatan, tu dipanggil niat. Begitu juga dengan kita mandi wajib kan, ketika mana kita sampaikan air ke tubuh kita ni, kita pun niat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, dia dipanggil selari dengan perbuatan. An-niyatu fi shaumi hiya, niat puasa pula dia kata an yanwiya as-shaimu lis-shaumi, seseorang tu dia niat nak puasa besok kan. Katakanlah malam hari dia, apa yang kita sentiasa diajar adalah kita kena sebut sahaja aku berpuasa besok hari daripada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tapi tidak semestinya macam tu kan. Kita puasa, tiba-tiba masa buka tu kita pun niat besok aku nak puasa Ramadan lillahi ta'ala, itu dah panggilan niat. Ataupun isteri kita, gerak kita kan, bang sahur, kita pun bangunlah sahur kan. Kita pun masa kita bangun sahur tu, apa yang ada dalam hati kita adalah kita nak puasa kan. Tapi tak ada pun dalam hati kita sahaja aku puasa besok hari daripada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Lintasan hati bahawa kita bangun sahur tu, itu pun dah dikira sebagai niat puasa. Maknanya niat mudah je maknanya lintasan hati besok aku nak puasa. Wahya lazimatun bi sihhati shaumi li'anna as-shauma ibadatun, niat adalah wajib. Kalau tidak ada niat maka tidak sah puasa. Katakanlah daripada waktu maghrib sampai waktu subuh tak ada langsung dalam hati dia nak puasa besok kan, maka tak sah puasa dia. Wala tasihul ibadatu illa bin niyyati, tidak sah ibadat tanpa niat, tak ada. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dikira dengan niat. Ada niat sah, tak ada niat tak sah kan. Cuma adalah pandangan mengatakan bahawa itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dia kata kalau kita niat malam pertama kita nak puasa 30 hari kan, itu ada juga pendapat ulama mengatakan dibolehkan. Tapi pada pandangan mazhab Syafi'i, kita diwajibkan berniat pada setiap malam. Dia malam ni dia bermula bila? Masuk maghrib, dan dia berakhir bila? Masuk subuh. Maknanya dalam celah-celah tu takkanlah kita tak niat kan. Tengah kita berbuka puasa, kita pun niatlah besok aku nak puasa. Okey juga. Masa kita nak tidur, kita niat je besok aku nak puasa. Sambil-sambil kita jalan pergi masjid, besok aku nak puasa. Maknanya lintasan hati kita besok aku nak puasa tu dah dikira sebagai niat. Boleh Faman shama bila niyatin fa shawmuhu ghairu sahihin bil ijma'. Siapa yang puasa tanpa niat, tak ada niat, maka puasa dia tidak sah. Katakanlah dia tidak ada niat dalam malam hari, tiba-tiba besok dia tak puasa kan. Boleh tak dia makan dan minum? Tak boleh. Dia wajib menghormati bulan puasa kan? Tak boleh makan, tak boleh minum. Wa yajibu tabyitu an-niyyati fi shaumil fardhi fi lailatis siyam. Dia kata kalau puasa wajib, dia kena niat pada waktu malam. Kalau sekiranya puasa tu wajib, contohnya puasa Ramadan kan, dia kena niat pada waktu malam. Okey, boleh. Mana daripada waktu maghrib sampai waktu subuh. Wa amma fi shaumin nafli, adapun pada puasa sunat, katalah puasa 6 ke, puasa Isnin ke, puasa Khamis ke, fatamtaddu ila ma qabla az-zawal bi syarti adami hudusi mubtilin lis-shaumi min tulu'il fajri wa ma ba'dah. Tapi puasa sunat kalau dia tak niat malam, dia boleh niat pada waktu pagi, boleh lagi kan. Maknanya niat pada waktu pagi selagi mana dia tidak makan. Dia tidak makan dan tidak minum. Kalau dia dah sarapan pagi, tiba-tiba aku nak puasa lah, tak boleh lah kan. Tapi kalau dia tak sarapan lagi, dia tak minum lagi, dia tak makan lagi, subuh hari tu, hari ni aku nak puasa lah, tak apa,
Itu puasa sunat. Tapi puasa wajib tak boleh. Puasa wajib dia kena niat pada waktu malam. Boleh kan? Wa yabda'u waqtu niyyati as-sawmi bidukhuli awwali juz'in min al-laili. Masuknya waktu niat puasa adalah apabila masuknya waktu maghrib, sebahagian daripada malam. Wal lailu kulluhu waqtu lin niyyati fihi. Malam tu, keseluruhan malam tu adalah waktu untuk kita nak niatkan puasa kita besok hari. Mana panjang masa kan? Panjang masa. Al-masalah. Okay, sekarang kita bincang tentang masalah berkaitan dengan puasa. Ma hukmu siyami man jama'a zawjatahu wa lam yaqtasil min al-janabati illa ba'da tulu'il fajri. Apakah hukum orang yang bersetubuh dengan isteri pada waktu malam, tiba-tiba dia mandi selepas masuk waktu subuh, baru dia mandi, sahkah tidak puasa dia? Ataupun orang yang haid, katakanlah haid dia kering pada pukul 4 pagi, dia kata tak apalah, dia mandi lepas masuk waktu subuh lah. Macam mana kan? Jawapan dia adalah inna ta'khiral ghusli minal janabati awil haidi ila ba'di tulu'il fajri la yubtilu sawma. Sesungguhnya mandi selepas masuk waktu subuh, ataupun mandi janabah, ataupun mandi hadas besar, maka tidak membatalkan puasa. Tak ada masalah lah kan? Tak semestinya hadas besar tu menyebabkan dia panggil apa, mandi selepas masuk waktu subuh tu tidak membatalkan puasa. Tak ada masalah. Okey, boleh kan? Okey. Yang kedua, ma hukumus siwak fi Ramadan. Apakah hukum siwak, bersugi ataupun gosok gigi sepanjang bulan Ramadan pada siang hari? Jawapan dia, yajuzu lis-shaimi isti'malu siwak litanzifil fami wal asnan. Jawapan dia adalah harus kita gunakan sugi, harus kita gunakan gosok gigi untuk kita membersihkan gigi kita sepanjang masa di bulan Ramadan. Bal huwa mustahabun, bahkan sunat, khasatan fi sabah, terutama pada waktu pagi, ba'dal yaqazati minan naumi, selepas kita bangkit daripada tidur, wa inda taghayyuril fam, ketika mana mulut kita berbau. Okey. Tapi kalau ada orang kata ustaz, kan adakah ustaz akan mengatakan bahawa selepas daripada masuk waktu zuhur, zawal, tergelincir matahari, kan makruh gosok gigi? Okey, ini jawapan dia. Wa qad karraha ba'dul ulama isti'mal as-siwak ba'da az-zawal lis-sha'im. Sebahagian ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa selepas matahari tergelincir masuk waktu zuhur, maka makruh kita gosok gigi. Lima ja'a fi al-hadis asy-syarif min anna khuluf fam as-sha'im atyabu indallahi min rihil miski. Kerana ada hadis yang mengatakan bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Maka bagi dia di berpandangan makruh gosok gigi selepas waktu gelincir matahari. Ini jawapan dia. Wa hadza ma'nan hasan. Dia kata betul, tak ada masalah. In kana an-nas la yajiduna raihata. Kalau sekiranya mulut kita ni tak bau, tapi kalau kita ni perasan kita nak kecek dengan orang kan, tiba-tiba mulut kita ni bau, macam mana? Macam mana? Kan? Fa in kana as-shaimu yata'amalu ma'an nas, sekiranya orang yang puasa tadi kadang-kadang dia tertidur ke, ataupun mulut dia memang berbau kalau tak gosok kan, dia nak bercakap dengan orang ramai, fa innal afdalalah, maka yang lebih afdal baginya adalah an yughayyira raihata famihi walau ba'da zawal, maka dia kena hilangkan bau dia tadi dengan digosokkan gigi. Tak ada masalah, tak menjadi makruh. Jadi maknanya dalam masalah ini yang dikatakan makruh kita gosok gigi selepas waktu gelincir apabila mulut kita tak ada apa-apa perubahan bau. Kan kadang-kadang mulut kita ni bau busuk kan, tapi sekiranya mulut kita berbau kan, maka disunatkan kita sugi juga, sebab Rasulullah SAW memang bersugi sepanjang Ramadan. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri pun dalam kitab, saya baca dalam kitab Fiqh Sunnah, dia kata lam yarasy Syafi'iyyu ba'san bis-siwaki awwalan nahar aw akhirah.
Dia kata Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa tak ada masalah untuk bersugi di bulan Ramadan sama ada pagi atau petang. Jadi ada pendapat yang mengatakan makruh tu dengan makna sekiranya mulut kita ni tak ada apa-apa bau yang tidak menyeronokkan. Tapi kalau mulut kita dah berubah menjadi bau yang tak menyeronokkan, maka disunatkan kita gosok juga. Okey. Kalau katanya lepas kita gosok gigi, apa dipanggil sisa sisa ke yang bekas ubat gigi tu yang berada dalam mulut kita macam mana, kita kena kromo tak hilang juga, dimaafkan. Tapi kalau ada jelas juga ubat gigi terlekat, kalau kita telan secara sengaja memang batal. Yang tak batalnya yang kita komo tu adalah rasa tu dimaafkan, tak ada masalah lah. Okey. Yang ketiga, ma hukmu siyamil musafir. Orang yang bermusafir, apa hukum dia? Yajuzu lil musafiri al-iftaru fi nahari Ramadan. Orang yang bermusafir jauh, lebih pada 2 marhalah, maka dia boleh tak puasa, tak ada masalah. Wa yatasawa fil hukmi al-qadir wal ajizu. Maknanya sama ada dia ni gagah ke tak gagah ke, dia sawa'un hasalat al-masyaqqa am la, sama ada perjalanan dia tadi perjalanan yang memenatkan ataupun perjalanan yang tak memenatkan. Contohnya dia pergi ke Kuala Terengganu naik motor, mesti panas pula, penat kan, dia boleh tak puasa. Ataupun dia pergi ke KL naik kapal terbang 1 jam perjalanan, tak penat pun dibolehkan, tak ada masalah. Maknanya orang yang bermusafir dibolehkan untuk dia tidak berpuasa, tapi dia kena gantilah. Wa kadzalika yajuzu lil hamili wal murdi' al iftaru fi nahari ramadhan. Begitu juga orang yang hamil, orang yang mengandung, orang yang menyusukan anak dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila idza kana ar-radha yadurruha ma'ahu as-shaum. Sekiranya kalau dia berpuasa menyebabkan dia ni lemit lotek kan, letih sungguhlah, tak mampu nak puasa, maka dibolehkan dia tidak berpuasa. Falhasilu annaha ma'zunun lahal murdi' wal hamil. Makna kesimpulannya bahawa orang yang menyusukan anak, orang yang mengandung, kalau dia tak larat maka dia dibolehkan tidak puasa. Sebab dia kalau dia puasa menyebabkan susu dia kurang, memberi kesan kepada anak. Orang yang mengandung alahan kuat, kalau dia puasa menyebabkan dia tu memang tak larat, tak bang kan, maka tak ada masalah, dia tidak berpuasa dan dia boleh berbuka, tak ada masalah ya. Wa 'alal haidi wa 'alal haidi wan nufasa an tuftira waqtal haidi wan nifas. Orang yang datang haid, orang yang dalam keadaan nifas, maka ketika mana mereka dalam keadaan haid dan nifas, mereka tak boleh berpuasa, mereka kena makan dan kena minum. Wala yajuzu lahuma as-shaum, tak boleh mereka berpuasa, haram. Wala salah, dan tak boleh solat fi hali al-haid wan nifas, ketika mana haid dan juga nifas. Wala yasihhani minhuma, kalau dia puasa tak boleh, kalau dia sembahyang pun tak sah juga. Wa alaihi ma qada'u shaumi duna salatin, yang dia kena qada adalah puasa, tapi sembahyang tak dikenakan qada. Sebab kalau dia ditinggal sehari puasa, dia kena ganti sehari je. Kalau 5 hari, 5 hari je. Tapi sembahyang ni kalau ditinggal 5 hari, kalau kena qada nyanya kan. Kalau 5 hari tak disembahyang, nak sembahyang pula 5 kali 5 berapa? 25 kan, berat. Jadi sebab itulah Rasulullah memberi dalam satu hadis mengatakan bahawa orang yang haid sekiranya meninggalkan puasa, maka dia kena qada. Orang yang haid ataupun nifas, sekiranya mereka itu tak sembahyang, memang mereka itu tak dibenarkan sembahyang, dan sembahyang itu tidak perlu diqadakan. Bagaimana bagi orang yang haid dan nifas. Wal maradu al muzmin allazi la yurja asy-syifa' minhu yuftiru fi Ramadan wa 'alaihi al-qada' in istata'a. Orang yang sakit, yang terlantar, orang yang sakit yang terlantar, di mana kesakitan dia tadi tak ada harapan sembuh. Mana sakit dia menyebabkan
dia tu memang tak mampu puasa lah. Dia orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh, dia tak mampu berpuasa. Sekiranya mendatang hari, sekiranya dia tu sembuh, maka dia kena qada. Wa illa, kalau tidak ada harapan, dia memang tak sembuh, it'amu miskin an kulli yaumin aftarah, maka dia kena bagi setiap hari seorang fakir miskin, dia bagi makan. Tapi dia boleh kumpul, katakanlah dia tak puasa 30 hari kerana sakit, dia panggil 2-3 orang fakir miskin, dia bagi je lah 10 seorang dipanggil dalam sekira setengah beras, sekira setengah, bagilah 3 orang tu kan. Tapi kalau sekiranya dia nak panggil 30 orang pun boleh, nak panggil seorang pun boleh, nak bagi 3 orang pun tidak ada had. Maknanya dia boleh bagi makan, dipanggil fidyah, dia panggil bayar fidyah sebagai ganti kepada puasa dia yang memang dia tak larat nak puasa dan tidak ada harapan untuk dia nak sembuh. Wal maradul ladzi yurja asy-syifa' minhu, adapun orang yang sakit ketika mana bulan Ramadan, katakanlah dia ni ceret beret tak mampu nak puasa kan, yajuzu lil marid al-iftaru fi nahari Ramadan, maka dia boleh tak puasa, dia boleh makan, dia boleh minum di bulan Ramadan, ala an yaqdi al-ayyam allati aftaraha ba'da syifaihi, tapi selepas dia sembuh nanti, selepas habis Ramadan, maka dia kena qada puasa dia yang dia tinggalkan. Tidak ada apa-apalah, maknanya kena qada je lah. Maknanya orang yang sakit ketika bulan Ramadan tak mampu berpuasa, maka dia boleh tak puasa, tapi selepas habis Ramadan dia kena dia kena qada kembali apa yang ditinggalkan, dia tidak ada apa-apa selepas itu. Wa yukrahu lis-shaimi umurun wa hiya kal'ati, di bawah ini dinyatakan beberapa perkara yang makruh dilakukan sepanjang puasa. Yang pertama, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, berlebih-lebihan ketika mana kita berkomor ataupun kita memasukkan air ke dalam hidung dan kita keluar kembali. Di bukan bulan Ramadan kita disunatkan al-mubalaghah fil al-istinsyaq, maknanya kita komor 3 kali, kita masukkan air ke dalam hidung sampai ke atas, kita buang kembali. Itu di bulan yang bukan Ramadan. Di bulan Ramadan makruh kita berlebih-lebihan, kita sekadar je lah. Ditakuti apabila kita berlebih-lebihan menyebabkan air tadi masuk ke dalam sana, maka batallah puasa kita. Di hidung ni tadi kita gatal, kita korek kan, batal tak puasa kita? Tak batal kan. Telinga gatalnya telinga, korek dengan putih kapal, batal tak? Yang batal apabila kita memasukkan sesuatu yang menyebabkan sampai ke dalam ni kan, dalam perut ni kan. Contohnya kita masukkan air ke dalam telinga, masukkan air ke dalam hidung kan, masukkan air dalam mulut, itu memang batal lah kan. Tapi kalau sekadar luar tu tak apa, tidak ada yang tak ada sebab okey. Al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, maknanya kita mubalaghah mana apa, lebih-lebihan dalam berkomor dan juga istinsyaq. Indal wudu' au kharijih, sama ada ketika wudu' ataupun luarnya. Khasyatan an yasila ila jawfihi syai'un minal ma', ditakuti benda tu masuk dalam. Fayufsidu alaihi shaumu, maka batalah puasa dia. Yang kedua, al-qiblah ke al-qubulah? Al-qubulah maknanya dia bercium-ciuman kan, suami isteri. Wal mulamasah, dan bersentuh-sentuhan suami isteri di siang hari. Malam tak apa, siang hari terutama bagi orang yang baru kahwin kan. Baru kahwin kan itu macam Nilofa kan, baru kahwin kan. Yalah tu, maknanya orang baru kahwin ni, orang muda pula, sentuh sikit naik gerah dah, cium pun naik gerah dah kan. Tapi kalau kita yang dah tua ni, umur 50-60 kan, katakanlah kita nak pergi bekerja, kita biasa kita cium dahi isteri kan, tiba-tiba di bulan Ramadan, boleh ke tidak? Boleh, sebab tak rasa gapo pun. Bagi orang tak rasa gapo, tak apa, tanda sayang, boleh kan. Yang tak bolehnya adalah orang yang muda. Orang muda ni memang sentuh sikit nak gerah, tu memang makruh kan. Okey, boleh kan.
mimma tuhariku syahwah, apa-apa yang menaikkan syahwat, itu memang tak boleh lah. Okey. Yang ketiga, tazawwuqu at-ta'am bighairi hajatin. Kita kalau kita masak, kita perlu tak kecat apa yang kita masak? Perlu tak? Perlu tak? Kalau kita masak seperiuk kecil, memang kita tahu kan gula setara mana, garam setara mana kan, tu biasanya kita tak kecak dah. Tapi kalau kita masak sekawah kan, kita nak kecak kan, sekawah tu dipanggil indal hajah, tu perlu, tu tak apa, tak makruh. Tapi kalau kita masak seperiuk nak kecak, baik tak payahlah. Tapi kalau nak kecak juga, sekadar tak apa kan, sekadar kita kecak, kita pun koma lah kan. Jadi yang tak bolehnya sahaja nak kecak, padahal tak perlu pun, itu dia panggil tazawwuqut ta'am bighairi hajatin. Maknanya kita kecat makanan yang kita masak tanpa perlu. Amma idal hajah, adapun ketika perlu, kalau tak kecat takut tawar hebek, fayustahabbu adamul ifrat fihi, tapi dia kata disunatkan dengan syarat tidak terlampau. Tak kalau kita nak kecat sepinggan kan, kecat tu sekadar di lidah je lah kan, jangan masuk badan lah, batal. Maknanya sekadar lidah, kita cak di lidah ni, kita pun koma lah lepas tu, maka tak apa, kerana perlu. Okey. Wa min al-akhta asy-syai'ah bainan nas at-ta'affufu min qudumi syahr Ramadan wa tamanni zawadihi. Di antara kesalahan yang besar di kalangan manusia adalah at-ta'affuf. Ta'affuf ni rasa tak kita katakan dalam wala taqul lahum uffin, kan, ni makna dia mengenai ta'affuf, maknanya orang datang lagi bulan Ramadan rasa macam tu dipanggil kan, tak seronok datang Ramadan. Wa tamanni zawalih, kalau boleh Ramadan ni cepat habislah, tu dipanggil satu perasaan yang tak bagus. Sedangkan Ramadan datang dalam keadaan yang penuh rahmat. Wa adamu tafaqquhi fi ulumis siyam, tak belajar bahagian puasa, bab puasa ni tak belajar. Wa lihaza yakunu siyam ghairu mutakamil, oleh kerana dia jahil tentang bab puasa ni, maka menyebabkan puasa dia puasa yang tak lengkap. Dia bahayanya jahil dalam agama ni. Ada saya terbaca dalam satu kisah, dia kata suami seorang yang jahil, isteri seorang yang jahil, dia bangun sahur, dia pesan kepada isteri dia tolong masak gulai daging. Tiba-tiba isteri dia masak singgan daging. Dia pun kata, aku cerai dengan kau. Maknanya benda macam tu pun berlaku cerai. Lepas tu Tok Qadi, saya berjumpa Tok Qadi baru ni, dia kata dalam bulan Ramadan ni setiap hari 5 pasangan bercerai kerana benda remeh-temeh tu lah. Dia rujuk balik. Masalah yang berlaku adalah 9 kali cerai, 10 kali rujuk. Mana boleh kan? Selisih faham dengan isteri, cerai, rujuk balik. Selisih dengan faham dengan isteri, cerai, rujuk balik. Sampai ke 9 kali cerai, 10 kali rujuk. Tak ada dalam agama. Dia setakat 2 je boleh rujuk kan. Kali pertama boleh, kali kedua boleh, kali ketiga tak boleh dah kan. Itulah bahayanya orang yang jahil. Jadi kalau macam tu, cerai rujuk sampai 10 kali, dia panggil bersekedudukan. Bukan isteri dia dah, bukan suami dia dah, wajib dipisahkan sebab lebih daripada 3 kan. Okey. Wa aidan ada tajannubi al-ma'asi fayakunu as-sa'imu mumtani'an 'ani at-ta'ami wasyarab walakinahu yaqudu fil ghibati wan namimah. Satu lagi dikata orang yang puasa ni, dia puasa tapi buat maksiat. Tu juga tak bagus juga. Contoh dia ngupak lah, mengadu domba lah, tengok drama kan. Tengok drama apa guna kan, maksiat juga kan. Jadi maknanya benda-benda macam ni dikata kena jauhkan diri daripada perkara-perkara yang seperti ini. Okey, satu lagi nak cerita kepada kita bahawa mandi selepas asar, katakanlah 10 minit nak maghrib, nak mandi boleh ke tidak? Makruh ke tidak? Kan kita balik daripada kerja, ada seorang jumpa saya, dia kata, ustaz saya ni balik daripada kerja office, tiba-tiba sampai di rumah pukul 6 petang, saya nak mandi boleh ke tidak?
boleh, tak ada masalah. Tak ada nas pun yang mengatakan bahawa makruh mandi selepas asar. Kan, saya biasanya 20 minit sebelum maghrib saya mandi, kan, sebab nak siap untuk masjid, kan, yang maknanya tak ada apa-apa masalah. Okey. Wattikhazu hadha syahri lin naumi wal kasal. Dan satu perkara yang tak bagus juga, dia kata mengambil peluang di bulan Ramadan ini tidur dengan sebanyak-banyaknya. Pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur, malam tidur kerana keletihan. Tak bagus, dia kata. Wa adamu wattikhazu wa adamu ihtinamihi li ziyadati fil ibadat. Dan tidak ada kesungguhan untuk menambahkan ibadat-ibadat. Sebab tu kita kata kita kena baca Quran banyak, zikir banyak, istighfar banyak dan sebagainya. Okey, akhir sekali, ya, insya-Allah. Wa akhiran, akhir sekali dia kata wa mimma taksuru mulahazatuhu fi bidayati Ramadan iltizam as-saimin bizahab lil masajid. Dia kata satu fenomena yang kita perhatikan di bulan Ramadan, pada awal Ramadan ramai datang masjid. Pada awal Ramadan, minggu pertama ramai, minggu kedua kurang, minggu ketiga kurang, minggu keempat kurang. Itu satu benda yang tak bagus. Okey. Wa ada al-faraid ala akmali wajhin ma'amata ayyam Ramadan tafturu himmatuhum. Dia kata maknanya pada mulanya, ya Allah, ramainya, bagusnya, kan, tapi minggu kedua dah kurang, minggu ketiga dah kurang, minggu keempat lagi kurang, lagi dia panggil futur, maknanya semangat semakin kurang. Wa yaqtafil hamas fil ashril awaqi. Masa 10 hari yang terakhir al-hamas, panggil al-hamas maknanya hamasah. Apa panggil hamasah ni? Apa hamasah apa? Hamasah kesungguhan tu, maknanya kerajinan itu. Yaktafi maknanya dia lenyap. Lenyap, hilang. Sebabnya 10 hari terakhir ni dah cari pakaian rayanya, buat kuih rayanya. Maknanya yaktafil hamas, kesungguhan apa nak buat ibadat 10 malam terakhir ni lenyap. Dia kata ala aksi ma amara bihi ar-rasulul karim, bercanggah dengan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana ya'muru ahlahu biqiyamil laili, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ni menghidupkan malam dengan ibadah pada 10 malam terakhir. Wal iltizam bi ada ila ibadat ala akmali wajhin, dan melakukan ibadat dengan sebaik mungkin. Itulah yang Rasulullah suruh kita buat. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini adalah Ramadan khairun kulluh. Ramadan 24 jam tu adalah merupakan kebaikan semuanya. Apa-apa yang kita lakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka ganjaran pahalanya adalah berganda. Maka rebutlah sepanjang Ramadan ini untuk kita melakukan amal ibadat dengan sebaik mungkin, dengan sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.